Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tujuh orang. So, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh sama tujuh. 14 orang. Paling dah. Ada ni caklat baru. Caklat tu lekat kulit. Aku ciman tak apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sambung pelajaran kita ni. Tengok nota halaman 29. Nota 3 ni rasa habis ni. Minggu depan ni saya akan bawa nota lain kalau habis minggu ni. Penghabisan di bahagian akhir dan nota ni. Di lobi hotel fi salatil funduk. Fi mana dia di, cuba fahamkan setiap kalimah tu. Fi di solah ruang ataupun lobi, al funduk hotel. Fi solatil funduk, di ruang hotel. Jadi solah ini penggunaannya umum. Kalau di hotel dia jadi lobi, kalau di airport pun dia panggil solah. Di mana-mana, kalau pejabat pun di luar-luar dia panggil solah. Solah ni maknanya ruang. Ruang pejabat. Yang ada nota tu 29. Kita cuba habiskan nota hari ni. Minggu depan saya bagi nota baru. Lepas muka surat. Baik. Dialog berikut berlaku di lobi hotel, di mana seorang lelaki bernama Karim cuba ingin mengenali Nabilah Al-Halabi daripada Syria. Jadi kita perhatikan dialog dia, sebab lepas pada ni kita nak tiru dialog dia. Saya bacakan dulu. Antara Karim dengan Nabilah. Kata Karim, masa al-khair ya Anisah, selamat petang. Masa al-khair, selamat petang. Ya Anisah, cik Anis. Cik, ya tu wahai tu macam saya sebut dulu, tidak sesuai untuk kita terjemahkan kepada wahai. Jadi cukuplah kita terjemah masa al-khair ya Anisah, selamat petang cik. Jadi jawab di Nabilah, masa al-khair. Jadi di sini ni nampak biasanya kalau orang tu dia tidak respon kepada sapaan seseorang, dia ulang hak tula. Kalau dia orang panggil mengalu-ngalukan ucapan orang, masa al-khair, masa an-nur, sabah al-khair, sabah an-nur. Faham tak? Kalau dia ulang hak tula tu maknanya dia tak berapa nak layan. Masa al-khair, masa al-khair. Nampak tak? Ini budaya orang Arab lah. Sebab tu kalau kata sabahan nur, kita pun sabahan nur. Kita tiru dia. Sabahal khair, kita pun sabahal khair. Mana tidak mesra lah tu. Bila orang menyapa kita dengan sabahal khair, sabahan nur. Masa al-khair, masa an-nur. Sabahal khair selamat pagi, masa al-khair selamat petang. Tak? Kemudian Karim tanya, hal anti minal Qahirah? Hal, adakah anti, awak perempuan? Sebab Karim bercakap dengan Nabilah. Tengok tu lah, tidak anta, anti minal Qahirah, daripada Qahirah. Katanya Nabilah, la. Kalau dia tu nak layan baik, dia akan kata la, ana min Suria ataupun ana min Dimashq. Tapi dia tak jawab. Hal anti minal Qahirah? La. Kemudian Karim tanya lagi,
min Beirut, Lebanon, min Beirut la juga. Karim tanya, min ayyi balad anti? Sebab dah tak tahu tu dia tanya, kalau begitu min ayyi, daripada ayyi, mana, yang mana, ayyi tu yang mana, min ayyi, dari yang mana, balad, negara, anti. Jadi dari negara mana awak? Katanya Nabilah, dia jawab, balad minal bilad, negeri dari negara, dari negara-negara. Dia tak layan dah. Katanya Karim pula, hal nadhhab ila salati syai. Tengok sekali lagi kita jumpa perkataan salah, ruang. Jadi ini kita kena terjemah warung. Jadi salah, perkataan salah satu dia tu kita kena terjemah mengikut kesesuaian. Kalau di hotel, lobby. Kalau di airport, ruang menunggu. Kalau di warung, kedai kopi, apa kedai makan, kita warung. Hal nazhab. Baik. Hal nazhab, adakah, maknanya cuba tengok ada kelainan sikit dengan bahasa Melayu. Adakah mahu kita pergi? Kita kena masukkan perkataan lagi. Tak payah sebut mahu. Hal nazhab dia, adakah, kalau terjemah satu-satu, hal nazhab tu ialah adakah kita pergi? Tentulah tak mencapai maksud dalam bahasa Melayu dah. Sebab tu kena ada kalimah tambahan. Setiap kali kalau ada dalam kurungnya itu makna kalimah tambahan untuk melengkapkan ayat. Hal nazhab, adakah mahu kita pergi? Perhatikan nazhab itu ialah kalimah fi'il mudhari' yang kita belajar untuk dhamir nahnu yang 14. Sebab tu saya minta supaya hafal dia, sebabnya kita nak guna ni. Nazhabu ila salati syai, ke warung kopi, warung teh. Jadi hal nazhab ila salati syai, adakah mahu kita pergi ke warung teh? Kalau kita kira agak dialog ni macam nak mengeceh dah. Orang Kelantan panggil ngeceh ni. Sebab tu saya pilih buku ni kan, dialog dia menarik, macam-macam cerita, ada joke, ada apa. Jadi kalau siapa nak ngeceh ni caranya. Hal nazhab ila salati syai, adakah mahu kita pergi ke warung teh? Katanya ni pula, syaribtu syai wal qahwa. Ini fi'il madhi pula ni. Syaribtu untuk ana, syariba. Kita cari tu syaribu tu, cari tu akan jumpa syaribtu untuk ana. Syaribtu tu saya telah minum. Asyai wal qahwa, saya telah minum kopi, minum teh. Dia jawab selalu minum teh dan minum kopi. Kalau sekiranya dia jawab syaribtu syai, kali akan tanya pula, hal nazhab ila salatil qahwa, mari kita pergi warung, dah minum teh dah, mari kita pergi ke warung kopi. Dia jawab mana? Bila gitu Karim nak cuba lagi. Nazhab ila al-masrah awis cinema. Perkataan ini al-masrah. Masrah ni ialah teater. Cinema ni pawagam lah, cinema bahasa Inggeris juga, cinema. Pawagam dengan teater ni ada beza. Teater ni biasanya lakonan hidup dah. Teater. Lakonan cara biasa dah. Dia panggil masrah. Jadi dia tanya, nazhab ilal masrah awis cinema. Naklah kalau kita pergi ke masrah. Masrah ni ialah teater awis cinema. Katanya Nabilah, ini mati ayat ni. La ana asifah. Ini nak minta sorry. Saya minta maaf sebab dia perempuan asifah. Kalau lelaki ana asif. Ungkapan sorry ni berlainan antara lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki ana asif, kalau perempuan ana asifah. Dia kata anta tazhab ila hali, awak pergi. Tazhabu ni fi'il mudhari' untuk anta. Kalau tak ingat kena balik tengok tu. Dalam jadi wapak belah tu. Anta tazhab ila halik,
awak pergi ke hal awak, urusan awak, halika, urusan awak. Wa ana azhab ila hali. Satu lagi fi'il mudhari' azhabu. Cuma dia nak ajar kita penggunaan kalimah yang berbeza-beza mengikut dhamir. Nampak tak sini? Azhabu, nazhabu, tazhabu. Tiga fi'il mudhari' tu. Nazhabu untuk nahnu, kita pergi. Tazhabu untuk anta. Azhabu untuk ana. Boleh beza kan ya? Ni muslimah. Cumanya masa tak ingat je lah. Kalau balik alik sana, dalam jadual tu ada lah. Tazhabu, azhabu. Yang 14 tu. Ini dia nak tunjuk ni cara nak guna. Katanya Nabi lah, ana asifah. Anta tazhab ila halik. Awak pergi ke urusan awak. Wa ana ashab ila hali. Dan saya pergi ke urusan saya. Kalau ikut Kelantan kita kat, mumu aku lah. Apa dah kaca ni? Okey. Baik. Kita tengok kalimah. Al-bilad, negara. Untuk praktis muhadasah ni, saya akan bagi lepas ni dah. Al-bilad. Kalimah al-bilad ini maknanya negara jamak. Huruf J itu makna tanda jamak. Kalau satu dipanggil balad. Sebab tu Nabi dah sebut tadi, balad minal bilad. Negara dari negara-negara. Jadi jamak kata plural dia ialah bilad. Satu negara, balad. Okey. Umi Kalsum nyanyi Al-Baladi. Baladi. Maknanya negaraku. Al-Baladi itu negaraku. Al itu tak ada sebenarnya dia sebut nak buat itu dah. Al-Baladi saja je tu. Baladi, negaraku. Barulah campur kepada, masuk kepada Al-Muhadasah. Ini nak suruh kecek ni. Buka dah mikrofon dah. Tak ada bateri pula hari ni. Biarlah tak ada bateri pakai gini. Tak ada bateri pula dah. Dia cepat makan bateri. Kena cabut rasa. Kena buang dia. Baik. Sekarang ni saya sebut seorang perempuan nama Karimah. Assalamualaikum. Ini biasalah. Assalamualaikum dah. Karim pun jawab Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. Jelas tak? Sekarang cuba, kalau sekiranya Karimah tanya, adakah awak dari Malaysia? Siapa dia boleh buat? Anta ke anti ni? Karimah tanya Karim, anta. Hal anta min? Hal anta min Malaysia. Jangan kata Malizi, itu orang Malaysia. Malaysia. Adakah awak dari Malaysia? Boleh? Mesti makna tengok ni. Hal anta min Malaysia. Jadi mudah kan? Kalau nak tanya orang perempuan, hal anti min Malaysia. Malaysia tak payah ubah laki-laki perempuan sebab negara. Bila nak kata orang Malaysia baru berubah Malaysia dengan Malizi. Hal anta, kalau nak tanya awak orang Malaysia, hal anta Malizi, women tu. Hal anta Malizi, adakah awak orang Malaysia? Hal anta min Malaysia, hal anta Malizi. Boleh beza tak? Orang perempuan pula, hal anti min Malaysia, hal anti Maliziyah. Jelas tak? Okey. Kemudian kali jawab, tidak, saya dari Indonesia. Awak pula dari negara mana? La, pada ana min Indonesia. Awak pula dari negeri mana? Awak pula ni. Tak ada kan? Awak pula. Wa anta ke wa anti ni? Wa anti. Sebab dia tanya Karimah ni. Wa anti dari negara mana? Min ai
balad. Boleh tak? La ana min Indonesia wa anti min ayyi balad. Jadi sekarang nampak tak? Boleh cakap dah tu. Hal anta min Malaysia? La ana min Indonesia wa anti min ayyi balad. Boleh? boleh. Tidak. Cikgu Zainal, aku sebut dia cepat tadi. Tidak, saya dari Indonesia, awak pula dari negeri mana? Aku sebut. Aku sebut. Dia sikit. La ana. Ana min Indonesia. Wa anti min balad Ayyi. Kalau min balad, awak dari negara. Awak dari negara mana? Ayyi itu mana? La ana min Indonesia wa anti min ayyi balad. Okey. Boleh dah? Okey. Saya orang Malaysia. Ni. Ana Malaysia. Sebab orang perempuan ni kan? Karimah kan? Bukan. Karim. Dari negeri mana? Min ayyi balad. Mudah tak? Balad negara. Wilayah. Apa tanya? Kalau tanya balad lagi, dia kata tak reti lah. Orang royak Malaysia tanya negara mana lagi. Ingat negeri wilayah dah. Baca kau tu bukan wilayah Kelantan Darun Naim. Wilayah. Okey. Dari negeri Kelantan. Min wilayah Kelantan. Okey, baik, kalian tanya. Mari kita pergi ke rumah saya. Tadi ajak kedai kopi ni. Mari kita pergi rumah saya. Mari tak ada dah. Kita pergi. Nazhab ila baiti. Nazhab ila baiti. Ajak pergi rumah. Jadi gini ya. Kalau jumpa dengan saya gapo tu, kita nak ajak mereka mana? Nazhab ila baiti. Yalah. Nazhab ila baiti. Kau nak boleh kecek dah tu dah. Jumpa dengan saya nak kecek. Anda min Terengganu dah tu. Pakai kecek-kecek dah. Nazhab ila baiti. Mari kita pergi rumah. Lagu tu jangan ajak main rumah. Nazhab ila baiti. Kalimah tak silaya juga kita kata. Tidak, saya minta maaf. Awak pergi ke rumah awak, saya pergi ke rumah saya. Nak katakan. La depan je kan. Allah Facebook. Jangan panjang lah. Anak asifah tak kena. Anak asifah. Kalau Karim, anak asif. Anak asifah. Awak pergi. Anta pergi. Tazhab ila baitika. Kita akan belajar apa baitika. Kita baitika ila baitika. Anta tazhab ila baitika. Wa ana azhab ila baiti. Kata ya. Yang perhati molek dah. Ini belajar boleh kecil mudah-mudah deh. Sebelum kita pergi dalam
Dialog ni nanti dia akan jadi siapakah kita boleh kecek di seminar, conference. Yang berbahas. Siapa situ tu bisa benar lah boleh kecek di conference. Di akhir tu. Pelajaran ni dia ada sampai 30. Ni baru pelajaran 3, dia ada 30. Siri ada 30 lah. Muka surat dia 300 lebih. Sudah ada buku dia, saya baca dulu. 300 lebih. Bila nak habis tak tahu kan? 300 lebih. Jadi kita boleh dah setakat ni untuk betul-betul kita cuba nak perhati tengok perbezaan dia. Okey, boleh dah? Ya kan? Baru tengok video dah pula dah. Tapi pasal tak tengok di rumah ni. Perhati tengok, belajar tengok video dah. Okey. Okey, kita gila. Huraian kalimah bilad negara-negara adalah kata jamak kepada balad. Bilad. Setiap perkataan baru tu letak molek dalam kepala, jangan begitu lucu dah. Ni muslim ada ni. Bila boleh perkataan baru, paku molek dalam kepala, jangan begitu lucu. Mari minggu depan lucu pula balad. Okey. Perhatikan kalimah saya minta maaf. Minta hurah saya hurah tadi je. Ana asifah yang diucapkan oleh Nabilah kerana dia seorang perempuan muannas berbanding dengan ana asif jika penutur itu seorang lelaki. Okey. Ingatlah muannas muzakkar ni dia nak guna sama-sama. Sebab tu kita kena pastikan cerak betul muannas muzakkar. Dia akan bergerak sampai bila-bila ni regu dia. Dhamir apa semua ni mustahak belakang. Kalimah syari betul. Nak tahu syari betul kena tengok jadual fi'il madhi yang telah pun pikak awal dulu. Pikak yang kedua. Kita diperkenalkan dulu dengan fi'il mudhari', ada dua situ. Semuanya ada 14 dhamir. Ada dalam jadual ni pun ada dalam jadual. Syaribtu, saya telah minum. Ialah al-fi'lul madhi, past tense untuk dhamir ana. Jadi ingat, kalau past tense ni kalau tu belakang ni untuk ana. Khalaqtu wama, cuba tengok dalam Quran. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata, wama khalaqtu, tidak kuciptakan. Khalaqa tu cipta. Sebab bila kita cuba berhati dah, bila nak riwayat Tuhan nak sebut menggunakan bahasa dia, khalaqas samawati wal ardh, dia telah mencipta langit bumi. Ni, cuba perhatian saya sebut dah. Khalaqa untuk huwa. Khalaqas samawati wal ardh. Tuhan guna khalaqa sebab dalam bentuk ganti nama dia telah menciptakan khalaqa. Bila dia nak bercakap aku pula, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nampak tak? Khalaqtu. Apa? Tak ada beza dengan syaribtu. Sebab tu untuk ana. Khalaqtu, syaribtu. Okey. Untuk dhamir yang lain boleh dilihat jadual tasrif di bawah. Cuba tengok ini. Bila huwa syariba. Dua orang huma syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna, syaribta, syaribtuma, syaribtum, syaribti, syaribtuma, syaribtunna, syaribtu, syaribna. Jadi ana ni duduk yang kedua akhir tadi, syaribtu. Kalau kita nak ajak minum air, syaribna, mari kita minum air, mari kita minum, syaribna. Syaribna qahwa, mari kita minum kopi, syaribna syai. Cuba ingat dua dah. Qahwah, kopi, syai, teh. Dia tak payah mari. Kata tadi mana? Nasrab. Syaribna ni mana sudah dah. Okay. Kalau kita nak ajak baru, baik begini. Kadang-kadang dia dalam sirah, biar tak apa depan nanti. Kadang-kadang dia menggunakan fi'il madhi untuk benda tak berlaku lagi itu adalah untuk
Orang panggil nak menguatkan keadaan. Itu kita belajar semula lah. Jadi kalau Tuhan pun kadang-kadang dia menggunakan barang akan datang, dia guna lepas dah. Menggunakan PMR. Itu cerita lain, biar tak apalah. Kita pergi kepada asal, maknanya kita guna PM mudhari' lah. Ini PMRD. Jadi kalau kita nak sebut kalau kita nak royak, kita dah minum kopi, syaribtul qahwa, saya telah minum kopi. Syaribtul syai, saya telah minum teh syai lah. Syai qahwa. Balik di rumah tu tengok teh tu tukar tepek syai qahwa. Barulah mula ingat pergi dapur. So orang kata nak buat syai sebelah qahwa. Orang Tinaudi tu pun tahu dia kata nak syai ke qahwa. Boleh sebut teh kopi ya. Syai qahwa. Itu dari botol tu syai ke qahwa. Kau sejuk. Wah, masa. Betul lah kalau sebut syai tu dia buka tuduh. Tak ada lah. Halus Cafe Milo tu disebut bahasa ni lah. Tak ada dalam istilah dia. Okay. Dia lagi dah. Asif jiddan, saya minta maaf. I'm very sorry. Very duduk belakang. Saya minta maaf sungguh. Jiddan sebenarnya sungguh. Saya minta maaf banyak. Saya minta maaf sungguh. Jiddan. Baik, jiddan ni dalam bahasa Arab, kalau bahasa Inggeris very. Misalnya kita kata kecil. Saghir jiddan, kecil sungguh lah. Kabir jiddan, besar sungguh. Jiddan ni dia tak ada laki-laki perempuan lah. Ingat, objek laki-laki, objek perempuan semua jiddan, tak ada jiddatan. Jadi kalau kita nak guna jiddan, panas sungguh, har jiddan, barid jiddan, sejuk sungguh, wasi' jiddan, lebar sungguh, dayiq jiddan, sempit. Jadi ingat, jiddan ni kita nak guna untuk benda sifat, nak menggambarkan sifat untuk very. Memanglah sungguh ni kena ada sifat besar, kecil, jauh, dekat. Ba'id jiddan, jauh sungguh lah. Qarib jiddan, dekat sungguh. Okey, apa tak? Jana baik sungguh. Very good. Ada kali A plus, mumtaz. Excellent. Bahasa Inggeris kalau mumtaz tu excellent. Kalau jayyid jiddan, very good. Jayyid good. Jadi kalau cikgu tulis peksa ustaz, peksa dia jayyid, maknanya good. Kalau jayyid jiddan, very good. Mumtaz, excellent. Sebab tak ada rebuh nama anak tina mumtaz kan? Excellent. Okey, apalagi negara pula Mumtaz Jaafar, apa nama dia? Mahmud Ramadan ingin menginap di sebuah hotel dan berlaku dialog antaranya dengan penyambut tetamu. Penyambut tamu, receptionist. Katanya Mahmud Ramadan, ni tak ada dialog ni sebab tak ada ni siapa dia. Hal indaka ghurfah limuddah usbu'? Hal adakah indaka awak mempunyai? Ingat dah, indaka awak mempunyai, indi saya mempunyai, indana kami mempunyai, indahu dia mempunyai, indaha dia perempuan mempunyai. Indah depan kan? Hal indaka, adakah awak mempunyai ghurfah bilik limuddah untuk tempoh usbu' seminggu. Saya ceria ni untuk, tapi tak ada masa. Apa ni, untuk dialog saya nak tukar kepada nak sewa kereta misalnya tak, kita tukar. Tapi tak apalah, tak ada hari ni 5 minit apabila ni ya. Kata di muwazzaful istiqbal, muwazzaf ni maknanya pegawai. Di mana-mana muwazzaf ni pegawai. Istiqbal maknanya penerimaan. Pegawai penerimaan, pegawai penerima. Jadi pegawai penerima adalah, sebab tu bahasa Inggeris panggil receptionist. Receive tu makna terima bahasa Inggeris kan? Receive. Katanya Mahmud Ramadan, ana asif. Cuba beza dengan Nabilah tadi. Ana asifah. Ana asif. Kullul ghuraf. Semua bilik. Cuba tengok. Ghurfah satu bilik. Ghuraf jamak dia. Macam balat dengan bilat tadi lah. Balat singular, mufrad. Bilat plural, jamak.
Ghurfah mufrad singular, ghuraf bilik-bilik. Ingat dah, ghurfah ghuraf. Masuk ni boleh kepala ni paku susah lagi. Dia ingat perkataan dia ghurfah. Jadi di rumah tu ingat bilik ghurfah. Bapa nampak tukang mari pula di rumah nak buat ghurfah anak. Tak cukup, anak ada 5, ghurfah ada 4. Nak buat ghurfah sebilik lagi, nak buat ghurfah sekali lagi dah. Ghurfah bilik dah. Bagi di rumah saya, banyaknya ghuraf. Banyak. Ghuraf tu plural. Jamak ghuraf ghurfah. Kullul ghuraf, semua bilik tu mahjuzah, telah ditempah. Mahjuzah. Baik bila dia nak seminggu tak boleh, dia bertanya, Mahmud tanya, li muddah sittah ayyam. Li muddah ni mana untuk tempoh. Li mana untuk muddah tempoh kan? Li muddah untuk tempoh, sittah ne ayyam hari. Ayyam ni juga kata jamak bagi yaum. Ayyam yaum. Li muddah sittah ayyam, katanya al-muwazzaf asif. Asita, maaf. Dia pun takwil lagi. Khamsah ayyam, 5 hari daripada seminggu. Katanya muwazzaf, dia kata Mahmud ni tak faham, orang yang tak ada belaka. Seminggu tak boleh, ni hari 5 hari. Jadi sebelum dia tanya 4 hari tu, dia ni pun kerak lagi. Asif jiddan wala yawm wahid, wala dan tidak hari yang satu, maknanya tidak sehari pun tak boleh. Wala yaum wahid. Tengok ada segi susunan bahasa dia. Tidak untuk sehari. Tidak hari yang satu. Maknanya wala yaum wahid, nak sehari pun tak boleh, dia kata. Kullul ghuraf, semua bilik mahjuzah telah ditempa. Habis itu. Jadi perkataan li muddah, nak habis masa dah, untuk tempoh. Mahjuzah ditempa. Huraian. Li muddah bermakna untuk tempoh. Adalah gabungan dua kalimah li dengan muddah, untuk tempoh. Banyak kata yang kena ingat hari ni dah. Li muddah. Kull ghuraf mahjuzah, semua bilik telah ditempa. Kalimah al-ghuraf, bilik-bilik, adalah tergolong dalam kategori muannas, walaupun tiada huruf ta di hujungnya. Cuba tengok dah. Sebab itu ia diserasikan dengan kalimah majuzah yang juga muannas, ada ta marbuta. Persoalannya, kenapa terjadi demikian? Ini poin yang kita kena belajar ini. Pada kebiasaannya, kalimah jamak akan bersifat muannas walaupun kalimah mufradnya berasal daripada kalimah muzakkar. Ini PA dia, perangai dia. Kalimah muzakkar yang satunya, misalnya kita kata meja ni maktab, muzakkar. Bila jamak makatib, bila makatib dia jadi muannas. Ingat dah? Kalau benda muannas, memang kalau jamak pun muannas. Benda mufrad satu, bila dia jamak jadi muannas. Buat apa dia letak jadi muannas? Dia kira dia jadi penakut bila kena ramai-ramai. Bila ramai-ramai, kena ratang ramai-ramai, dia penakut. Bila penakut ketin. Okey. Ghurfah ni memanglah muannas. Bila ghuraf pun muannas. Tapi hak muzakkar, kitab. Cuba tengok contoh. Contohnya kalimah kitab, buku, adalah kalimah muzakkar. Kalimah jamak ia kutub, dan ia menjadi muannas. Mana dalil kutub menjadi muannas? Tengok ayat Quran. Di dalam Al-Quran, kalimah ayat 3 surah Al-Bayyinah, surah Lam Yakun itu, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Qayyimah itu muannas. Pasal apa? Sifat bagi kitab kutub tu dikatakan qayyimah, bukan qayyim. Sepatutnya muzakkar qayyim. Faham tak? Faham kalau saya nak siapa ni? Lama muannas muzakkar tak tahu lah. Tak ingat lagi. Ngaji lama gapo dhamir dia? Tak, Cikgu Zainal ni. Ngaji lama tanya dhamir gapo? Tak ada.
3 tahun dah mengaji. Domir pun tak tahu berapa. Ni lama muannah muzakkar muslimah. Ingat ni muannah muzakkar kau dia. Nama muannah muzakkar. Tapi ke awal lagi kita kenal muannah muzakkar. Jadi nak perhati sini kutub ni maknanya sudah jadi muannas. Dalilnya diregukan dengan qayyimah. Apa dia pula?